أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini Allah izinkan kita untuk hidup semula setelah dimatikannya kita seketika pada malam tadi. Mudah-mudahan dengan hidupnya kita semula ini kita dapat berusaha dan berikhtiar untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar berbakti kepadanya, dan dapat kita menambah bekalan anak kita bawa balik ke kampung kita nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan kita ini orang yang benar-benar berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, sehinggalah Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Apabila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Allah janjikan syurga bagi mereka-mereka yang dianggap olehnya sebagai hamba-hamba Allah. Firman Allah, semua orang hafal ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, atau orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Allah dengan redha dan diredai. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan redha dan juga diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Allah isytihar kita sebagai hamba-hambanya. Hari ini kita mengaku hamba Allah, tapi Allah terima kita belum tahu. Dan ini Allah isytihar. Ya, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata. You are now my servants, kata Allah, ya. Bila dah diiktiraf sebagai hambanya, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Inilah yang paling membahagiakan kita apabila Allah isytihar kita menjadi ahli syurga. Kerana dalam syurga tu mana ada letih, mana ada jemu, mana ada getik, mana ada bosan, mana ada nak marah, mana ada hasad dengki, apa tak ada. Gembira aja, itu syurga. Nikmat sentiasa. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan dapat kita berjaya dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Baik, untuk pagi ini, supaya jangan banyak menambah masa, panjang menambah mukadimahnya, kita terus baca kitab kita ini. Tajuk kita ini, pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Itu tajuk kita. Kita baru lagi habis baca ayat yang 10. Ayat 10 tu dah habis kita baca bulan sudah, ya. Iaitu astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis, ya. Sampai hujung sekali, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ingat tak? Ayat 10 tu kita baca bulan sudah. Kalau boleh baca 100 kali 100 kali. Tak boleh 100 kali 70 kali 70 kali.
Tak boleh juga 10 kali 10 kali. Itu paling common, paling kudi, paling sikit Itu ayat 10. Dia tak bagi baca tu. Ya, jangan lepas. Rugilah kalau tak baca. Nanya je Paling kurangnya 10 kali 10 kali 10 kali. Sampai 100 kali. Lepas itu baru pergi ngejar ke sana kan. Ngejar capati kan. Simpang cemeriang tu. Jangan lepas itu. Lebih-lebih lagi kalau hari tu tak ada mengaji, tak ada apa-apa program. Wirid tak sampai habis. Wirid biar panjang-panjang. Ulama dulu dah susun wirid itu tu. Dah susun. Lain lah kalau ada macam kejap ni ada macam mengaji tu tak apalah. Kerana menuntut ilmu tu hukumnya wajib. Wirid tu sunat. Antara wajib dan sunat yang mana kita utamakan? Yang wajib dulu tapi kalau tak ada apa-apa program, panjanglah sikit wiridnya Lepas daripada ayatul kursi tu baca pula amanah rasul. Sudah habis amanah rasul, syahid Allah. Sudah habis syahid Allah tu baca qul Allah macam tadi tuan Imam pipi tadi. Lepas tu tahlil lah. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Lepas tu sampai tahlil. Afdalu man yaqul abdu la ilaha illallah. Tahlil. Tahlil tu biar 1 kali. Jangan kotot-kotot aja. Biar 1 kali. Biar dia 1 kali tu kira sederhana tu, paling sederhana Dah habis tu baru doa. Lepas tu barulah mencari capati. Barulah mencari apa? Cakotiau di sana tu jangan terus-terus lepas salam bah. Tahu bah? Apa bah? Kumbah. Wirid dah dulu. Tambah orang pencin apa koja nak buatnya? Nunggu mati aja. Jadi nunggu mati inilah kita nak cari bekalan-bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita Alright. Mudah kita baca tu, baru kita nak apa? Kita nak menyatakan adab-adab atau perkara-perkara yang perlu kita kerjakan daripada mula terbit matahari. Waktu syuruk tu, apa? Tengok ada jadi waktu syuruk terbit matahari. Berapa 7.20. Tak kira lah berapa lah. Sampai waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Ada programnya, ada acara-acaranya, ada aktiviti-aktiviti yang nak kita buat. Bagi mereka-mereka yang ada kelapangan. Jadi kita kena buat 4 perkara. Yang pertama, cari mana ada majlis ilmu. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, wirid-wirid zikir-zikir. Yang keempat, dah habis masa itu, ada lagi masa, baru boleh kita buat kerja untuk faedah diri sendiri. Niaga ke, berkebun ke, berikan ke, terpulang sampai waktu zuhur. Bila waktu zuhur ada lagi program. Sampai waktu asar. Bila masuk asar ada lagi program sampai waktu maghrib. Daripada maghrib ada lagi program sampai waktu isyak. Lepas isyak ada lagi program sampai kita tidur. Malahan tidur itu pun ada dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Asalnya dari Nabi lah dari Rasulullah. Tidur tu ada adab-adabnya. Sampai kita bangun tidur balik. Bermakna 24 jam daripada kita bangun tidur tadi sampai kita tidur balik dalam sampai pagi esok. Bangun balik pagi esok ada program-program yang dianjur oleh Islam. Jadi cerita menganggur tak ada apa nak buat tak ada. Ada aja programnya. Ini kitab kita ni Nama kitab dia Hidayatul Salikin. Petunjuk bagi mereka-mereka yang berjalan menuju kerajaan Allah Taala. Baik, siapa ada kitab buka. Ini satu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari. Terbit matahari. Ini belum lagi, ini kita menunggu terbit matahari hingga gelincir matahari, sampai matahari gelincir masuk waktu zuhur ada acara-acaranya, ada tata tertibnya, ada aktiviti yang nak kita buat. Dan apabila terbit matahari sekira-kira segala
Sudah naik matahari itu jangan terus mayang. Itu waktu tahrim, waktu yang diharam sembahyang. Memang tahrim, bukan tarhim ya. Tahrim, tahrim itu haram. Kalau tarhim minta rahmat. Nah, tarhim tu apa? Sebelum subuh tu, ya arhamar rahimin, irhamna, itu namanya tarhim. Ini tahrim. Waktu yang haram, sembahyang sunat, saja-saja sembahyang sunat. Nah, memang sunat mutlak ya, yang haram sunat mutlak, saja-saja jenis sunat. Nah, sunat ada sebab tak apa, tahiyatul masjid tak apa. Nah, lagi apa? Sunat duha tak apa, ada waktu. Ini saja-saja nak sembahyang. Nah, itu yang haram. Haram lagi tidak sah kalau kita baca kitab namanya Matna'ul Badrin ya. Nah, itu waktu jangan sembahyang dulu. Tunggu segalah dulu. Segalah macam mana? Apa itu segalah? Ambil tombak tu, cacak tombak tu, kemudian tengok katil. Yang selari dengan dia tu. Bila matahari tu selari dengan dia, itu namanya segalah. Ulama-ulama moden dah kira dah. Naik skala tu kira-kira setengah jam dah selepas terbit matahari. Yang sebenarnya bukan setengah jam, 26 minit. Tengok dia berapa terbitnya? 7? 10 kan? Setengah jam berapa? 7.40. Baru kita sembahyang sunat isyraq. Jangan sembahyang dulu. Kalau sembahyang dulu belum waktunya lagi. Atau tambah 26 minit. Ini 7.10, 7.36. Baru boleh sembahyang sunat isyraq. Isyraq tu ialah waktu yang pertama, waktu duha. Permulaan waktu duha ialah isyraq. Lepas tu baru boleh kita sembahyang duha ya. Sembahyang duha sampai 3 gelincir matahari boleh ya. Itu dia caranya. Dan apabila telah terbit matahari sekira-kira segala, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinamai dia akan sembahyang sunat isyraq. Sunat isyraq. Mula terbit matahari. Tapi kalau kita pukul 10 pun nak sembahyang, jangan sembahyang isyraq lagi. Itu dah masuk sembahyang apa? Sembahyang duha. Waktu duha ya. Jadi isyraq tu permulaan duha. Kalau nak sembahyang sunat duha pun boleh. Tak ada sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha. Waktu itu boleh. Tak apa. Hanya nama aja. Ada yang panggil isyraq, ada yang panggil duha. Isyraq tu artinya terbit matahari. Sembahyang pertama terbit matahari tu boleh ya. Okey. Dan sembahyang sunat isyraq kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah ila tulu'i syamsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Artinya apa? Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, sembahyang subuh. Kita subuh dah berjemaah dah kan? Sembahyang subuh. Fajri itu sembahyang sunat fajar. Bukan sunat fajar, sunat waktu fajar. Waktu subuh lah. Bukan sunat ya. Siapa sembahyang subuh serta berjemaah, kemudian maka duduk ia berzikir. Nampak tak? Berzikir dulu. Kalau tak ada mengaji lah ya, zikir dulu. Macam-macam zikir boleh. Akan Allah hingga datang kepada terbit matahari. Dah sampai terbit matahari. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat. Jangan sembahyang dulu ya. Bila terbit matahari itu tunggu dulu. Sehingga segala. Segala dia naik itu. Kira-kira 26 minit. Kemudian sembahyang dia 2 rakaat. Nescaya adalah dianugerahi pahala baginya seperti pahala haji dan umrah. Dengan sempurnanya. Siapa nunggu sampai waktu isyraq, sembahyang lepas itu, dapat pahala seolah mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. 2 sekali tu. Haji pun dapat, umrah pun dapat. Pahalanya bukan makna dia lepas kewajipan nak pergi haji dah, bukan lepas kewajipan pergi umrah tak ya. Tapi dapat pahala haji, dapat pahala umrah.
Siapa tanda angkat tangan? Pahala haji, pahala umrah. Naik haji berapa sekarang naik harganya? 10,000 paling kawan. Ini umrah pun 7,000 sekarang ni. Ini dapat dua-dua sekali. Pahala haji dan pahala umrah. Siapa tanda angkat tangan? Kalau tanda, lain dah, balik je dah. Tak payah sembahyang ya. Itu dia ya. Sempurna apa tu? Dengan sempurnanya, dengan sempurnanya, dengan sempurnanya. Kalau haji itu dikira sempurna, apa dapat? Dapat fadilat haji mabrur umpamanya. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, kata Nabi. Ya, orang yang dapat haji mabrur, haji yang diterima Allah Taala, tidak ada balasan lain dari Allah melainkan syurga. Itu dia ya. Kita dapat pahala haji dan pahala umrah. Macam dia pergi haji lah. Dengan sempurnanya, dengan sempurnanya. Jadi orang pencin apa nak buat? Tunggulah. Sudah habis sembahyang sunat isyraq, barulah apa? Barulah balik. Baru mencari canai, cari bihun, cari nasi goreng dan sebagainya. Maka sayugianya, apa itu sayugianya? Pentingnya, mustahaknya, very very important sayugianya. Maka sayugianya, jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah. Ini nombor satu, penting sekali. Subuh biar berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Berjemaah bersama dengan orang lain ya. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut, paling tak guna, dia sembahyang berjemaah di rumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya. Ya, kalau saja-saja tak siur, dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang di dapur, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing, itu sembahyang itu dikira sesat. Dikira sesat. Jangan menyolah mata dengan saya, bukan saya ngabur ni. Nabi ngabur kan? Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah habis seorang sembahyang di rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Ya, Nabi kata dia sesat. Sembahyang sesat. Orang yang sesat apa? Tak ada pahala jemaah lah. Cuma dia tidak berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Itu ajalah. Tak berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Pahala tak ada apa-apa. Fadilat tak ada apa-apa. Keutamaan tak ada apa-apa. Rugilah dia. Sedangkan sembahyang apa je di masjid berjemaah. Lama itu juga bukan lama benar. Biar berjemaah. Ya, siapa boleh sembahyang berjemaah 5 waktu sehari semalam, dapat takbiratul ula bersama dengan imam selama 40 hari 40 malam. Tahu takbiratul ula? Takbir yang pertama tu bersama dengan imam. Imam takbir, dia pun takbir. Tapi 40 hari 40 malam. Dia akan dapat 2 kelepasan. 2 kelepasan. Yang pertama, lepas daripada neraka. Siapa tanda? Garanti tak masuk neraka. Tak, tak nak. Garanti tak masuk neraka. Yang kedua, lepas daripada sifat munafik. Lepas daripada sifat nifaq, sifat munafik. Siapa nak munafik angkat tangan? Saya nak tengok nak kat gambar mana orang nak jadi munafik. Orang munafik tu Allah tempatkan di mana? Di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Ini janji Allah kan? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Ayat Quran tu. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Kenapa bawah? Kerana Allah paling benci orang munafik lah. Di antara orang kafir yang Allah benci sekali munafik lah.
Kafir ni ada 4 tuan-tuan. Yang pertama dipanggil murtad, yang kedua dipanggil musyrik, yang ketiga dipanggil mulhid, yang keempat dipanggil munafik. Mana dah? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Nak yang mana? Mana-mana pun tak ada ya. Tapi di antara yang 4 tu yang paling Allah murka sekali munafik tu. Kerana munafik ni dia macam kita. Serupa dengan kita je. Pakaian sama dengan kita, bersorban dan berjubah dia. Semayang sama dengan kita, puasa sama dengan kita, wirid sama dengan kita, tahlil sama dengan kita, tapi dia tak percaya. Pura-pura aje. Dia pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Betul Allah marah benar. Tiap-tiap juzuk dalam Quran tu ada cerita munafik. Dan surah Al-Baqarah aja dia amat banyak tentang munafik. Bermula daripada wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Cerita munafik aja. Cerita munafik 19 ayat situ. Cerita munafik aja. Cerita kafir 2 aja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. 2 aja. Lepas itu dia munafik aja. Itu sebab Allah murka benar dengan orang munafik ni. Dia pura-pura beriman, kita tak kenal. Dan Allah bagi tanda-tanda orang munafik dia. Ada tanda-tandanya. Di antaranya berkata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Kami ni serupa dengan komen, sama dengan komen, beriman belakang. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, geng-geng mereka, pemimpin-pemimpin mereka, kumpulan-kumpulan mereka, mereka berkata kami bersama dengan kamu. Inna ma'akum, sungguhnya kami bersama dengan kamu. Tadi kami bersama dengan orang beriman tadi, olok-olok aja, acah-acah aja, bukan betul. Dia maknanya bersama dengan orang beriman dia semayang, dia wirid, dia zikir, dia berdoa, dia baca Quran, serupa je. Tapi bila dia jumpa dengan geng-geng dia, udah ikut dia mah. Kalau orang tu karaoke, dia pun karaoke juga lah. That's the way I like it. Gini. Kalau orang tu joget, dia pun joget juga. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Dia berjoget juga. Kalau orang tu Hindustan, dia pun Hindustan juga. Yaho janggali kait. Artinya dia ikut angin. Kalau bersama orang beriman, dia macam orang beriman. Kalau bersama orang kafir, dia macam orang kafir. Itu sebab kita tak kenal. Cuma Allah dah bagi tanda-tanda munafik tu ya. Jadi nak lepas dari munafik, pastikan kita berjemaah ya, berjemaah 40 hari 40 malam. Tapi udah habis itu jangan berhenti pula. Terus je sampai kita padam ya. 40 hari 40 malam. Jangan lepas takbiratul ula bersama dengan imam. Takbir yang pertama tu bersama dengan imam ya, tak ada masbuk. Muafiq aja. Sebab itu jagalah waktu. Jangan sampai terlepas waktu tu ya. Alright. Itu ya. Maka sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjemaah, dan sekurang-kurang berjemaah itu 2 orang. Imam dan makmum. Dan jikalau dengan isterinya sekalipun dapat fadilat berjemaah ya. Dapat 27 kali ganda pahalanya. Dan jikalau dengan isterinya sekalipun, kerana menghasilkan pahala berjemaah itu. Dan sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang 2 rakaat sunat isyraq itu. Sunat isyraq tu jangan tinggalkan. Sembahyang dah. Kalau tak dapat pun tak apa. Duha jangan tinggal. Duha tu jangan tinggal ya. Tak dapat isyraq, duha kena sembahyang juga ya. Kalau dah pukul 11 baru ada lapang. Sembahyang apa? Isyraq ke duha? Duha ya.
Tapi isyraq tu kira zuhar lah tu. Pukul 1 boleh lah lagi sembahyang zuhar. Boleh. Pukul 1 boleh lagi. 1 suku boleh lagi. Udah pukul 1:30 tak boleh dah. Kalau udah masuk waktu zuhur. Itu memang sembahyang zuhar ya. Dan inilah niat sembahyang isyraq. Tusalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maksud Allahu akbar tu sebut apa niat dalam hati. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Taala. Maka baca olehmu kemudian daripada Al-Fatihah pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Siapa tak hafal angkat tangan? Ada dah semua hafal? Tinggal nak buat aje dah. Rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Tapi kalau saya ada tuan guru saya dulu, dia bagi apa? Kalau sunat isyraq tu, yang pertama lepas Fatihah baca ayatul kursi. Ya, ayatul kursi bermula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Ayatul kursi dengan qul huwallahu ahad. Boleh juga baca apa? Wasyamsi wadduhaha. Rakaat pertama. Dan yang kedua baca apa? Wal laili idza yaghsha. Boleh Mana yang boleh? Yang tak boleh? Yang tak betul? Apa? Tak semayang. Itu yang tak betul tu. Nehen je. Lepas lah tu. Setiap hari lepas duha. Setiap hari lepas isyraq. Kalau lepas isyraq tak apa balik kawannya duha. Jangan tinggalkan. Dua itu serupa je sebenarnya. Sunat isyraq dan sunat duha tu ya. Cuma waktu je biasa. Di awal sunat duha itu namanya sunat isyraq. Kalau kemudian daripadanya dah pukul 10 pukul 11 itu sunat apa? Sunat duha. Ya. Kemudian baca doa lepas tu ya. Dan kemudian daripada memberi salam maka baca olehmu doa ini. Alhamdulillahillazi ja'alal yawma afiyah wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma arzuqni khaira hadzal yawm warfa'anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Cakap Melayu apa? Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang selamat bagi aku, sejahtera untuk aku. Yauma afiyah. Dan jadikanlah terbit matahari ini, jadikan matahari terbit daripada terbit matahari itu daripada timur, dan berilah rezeki bagi aku. Allah marzuqni khaira hadzal yaum, bagilah rezeki yang baik bagi aku hari ini. Wadfa'anni syarra, dan lepaskan aku, jauhilah aku daripada kejahatan hari ini. Allah menawwir qalbi, ya Allah terangkanlah hati aku. Nak terang ke nak gelap hati? Tuan-tuan, hati nak terang ke nak gelap? Nak terang. Apa reti terang hati? Apa reti terang hati? Ya, asal dengar dapat. Kira dapat terang hati. Terang benar, lekas benar dapat. Itu kan? Bukan. Terang hati itu artinya mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran. Kalau tuan guru tu cakap benar, cakap tuan guru, dia menerima. Tak ada tolak. Itu terang hati dia tu. Orang yang gelap hati tak mahu menerima kebenaran. Dan taklah datang ustaz dari mana pun. Datanglah daripada Arab Saudi sekalipun, dia tak menerima. Dia kira yang sudah-sudah aja. Aku tak peduli, aku dah biasa. Aku nak yang lamia juga. Itu orang yang tidak menerima kebenaran. Gelap hatinya. Orang azan ni je. Tak ada terasa apa pun. Sedangkan orang yang beriman tu sebut je nama Allah, apa jadi dia? Bergementar jiwanya. Itu tanda orang beriman. Allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum.
pakai ayat tu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda orang yang beriman nanti, ya. Ya, iaitu sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah bergementar, takut Allah, ya. Itu tanda orang beriman itu. Ya. Paling koman, paling kudi, paling koyok bila diseru dari masjid atau dari surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada terasa nak datang menyahut seruan itu. Itu tanda orang beriman itu. Kalau nahin masa itu baru nyecat motor nak pergi kedai, nak beli rokok pula tu. Itu apa imannya? Orang tengah azan, dia nak pergi kedai beli rokok pula tu. Sedangkan rokok tembakaunya. Dah takut nak nyawang. Rokok tembakaunya haram. Dengar elok. Rokok tu haram hukumnya. Siapa nak tanya lepas ni boleh tanya, ya. Kalau nak bangkang. Ini ketika itu baru nak beli rokok. Orang dah azan. Mana imannya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Quran dibaca, bertambah iman tu bagi mereka, ya. Bertambah iman mereka tu. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka menyerahkan diri mereka, ya. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Itu tanda orang beriman tu. Jadi jaga-jaga baik, ya. Jadi doa apa itu? Mana kira dia? Allah manawir qalbi, terangkanlah hati kami, hati aku. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah engkau. Apa saja hidayah dari Allah kita terima. Kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abada. Seperti mana matahari itu menerangkan bumi itu, maka itulah patut hati aku ni terang gitu. Macam matahari menerangkan bumi ni apa? Abadan abada, apa? Selama-lamanya. Abadan abada. Macam itu kita minta dengan Allah supaya terang hati kita tu. Senang menerima kebenaran, senang menolak kebatilan, senang melakukan ibadah, senang melakukan kerja-kerja amalan yang baik, dan senang menolakkan kemaksiatan. Mudah aja dia menolak kemaksiatan. Itu hati terang namanya. Ya birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau ya pemberi rahmat, ya Allah yang beri rahmat, ya. Itu doa tu. Dan setelah itu maka semayangkan pula akan sunat istikharah 2 rakaat. Lepas itu semayang sunat istikharah. Sunat istikharah ni kalau ada sesuatu hajat yang sangat penting, dia tak dapat apa? Tak dapat menentukan sama ada nak buat atau tidak, sama ada nak ikut tunaikan hajat itu atau tidak, maka diminta petunjuk dari Allah Taala. Sembahyang sunat istikharah. Umpamanya dia dapat 2 kerja, tawaran untuk dia 2 pekerjaan, ya, jadi polis pun dapat, jadi penyanyi pop pun dapat. Yang mana nak pilih? Dua-dua bagus. Jadi polis gaji mahal, kuasa ada, jadi penyanyi pop pun bagus juga. Kalau meletupnya, jadi jutawan. Yang mana nak? Jadi dia semayang dulu sunat istikharah, ya. Betul? Lepas itu kalau rezeki dia, Allah akan bagi petunjuk pada dia. Ada datang apa-apa isyarat, suruh dia pilih yang mana satu yang sesuai untuk dia, yang baik untuk dia. Kalau tak ada apa-apa, tengok hati dia berat ke mana. Berat dia nak jadi penyanyi pop ke, berat nak jadi polis, berat nak jadi pengulu ke, berat nak jadi kasam, mana-mana dia. Berat nak jadi cikgu ke, berat nak jadi apa. Kalau ada pilihan-pilihan. Jadi semayang dulu istikharah. InsyaAllah bila kita semayang istikharah, pilihan kita itu akan jadi betul. Tidak salah pilih, ya. Itu sunat istikharah.
Kalau tak ada pun saja semayang itu dikira sebagai ibadah biasa ya. Saja semayang je. Kalau tak ada apa-apa pun semayang je lah. Dia dikira sebagai ibadah. Dapat pahala. Kerana bila semayang kita baca Fatihah dapat pahala. Baca surah dapat pahala. Wirid zikir dapat pahala belaka ya. Sekurang-kurangnya jadi ibadah kepada Allah SWT. Itu namanya sunat istikharah. Seperti yang lagi datang akan kaifiatnya. Akan kita baca insya-Allah. Ada kaifiat lain. Ada pelajaran lain tentang sembahyang sunat istikharah. Dan jikalau ada bagimu sesuatu hajat yang tak dapat tiada engkau pergi kepadanya, maka baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wajhati fi kulli apa tu? Fi jihad ya. Wa maqsadi fi kulli qasad wa afini wa ghayani fi kulli sari itu sari ya. Wa malqini fi kulli syiddati waham wa wakili fi kulli amr wa tawalli ma'abbati wa inayati fi kulli hal. Ya, setelah itu doanya, ya Allah, jadikanlah wajah aku sentiasa menuju kepada kamu, mengingati kamu. Ya. Dan niat aku tu biar baik, qasad aku tu biar qasad yang baik, dan sejahterakan aku bagi apa saja tentang perbuatan aku ni. Dan jauhi aku daripada perkara-perkara yang waham tu artinya duka cita, tak tentu hala. Ya. Kemudian baikkanlah, bantu aku dalam setiap pekerjaan aku, dan jauhilah aku daripada setiap perkara yang patut aku jauhi. Setiap hal tu jauh yang mana-mana yang tak alun. Itu doa kita dengan Allah Taala setelah sembahyang sunat apa istikharah tadi ya. Kalau ada hajat yang tak dapat tidak, setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu. Itu buatlah apa yang dihajat tu ya. Kerjakanlah apa yang dihajat itu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap ada hajatmu yang tak dapat tiada mengeluarkan akan dikau daripada sibuk dengan zikir. Ya, mengeluarkan kau. Kalau tak ada hajat, zikirlah. Kalau ada zikir, kerjakanlah hajat-hajat tu. Tak payah zikir buat hajat tu. Berkebun ke, berniaga ke. Dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Taala. Daripada pekerjaan itu kita buat tu ikut apa? Kehendak Allah, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Taala ya. Jangan menyeleweng daripada kehendak Allah. Maka jikalau tiada bagimu hajat kemudian daripada sembahyang 2 rakaat tadi sunat istikharah tadi tak ada apa-apa hajat, maka hendaklah engkau mengaji Al-Quran. Itu yang kedua ya. Ngaji Quran, baca hari. Tapi yang eloknya baca Quran tu biarlah bersemak. Kalau seorang-seorang baca kira betul je lah. Siapa tak nyemaknya, biar bersemak. Dia adakan majlis tadarus. Kami dulu di kampung ada buat, tapi dah masa PKP dulu dah siapa tak siap. Kami ada buat tu 4, 5, 6 orang kumpul 4, 5 orang baca 4 kali khatam dah. 4 kali khatam dah tau. Kami 4, lebih kurang 7 orang 6 orang dah. Saya buat live tu, buat live macam ni tau. Yang nengoknya 600 orang, 800 orang, 1000 lebih pun dia tengok live tu. Dia tulisnya viewers ya. Padahal yang ngaji tu 600 orang je. Jadi bila bersemak barulah boleh kita anggap belajar je tadarus. Kalau seorang-seorang kira betul aja lah, siapa tak dengarnya. Pasal Quran ni tuan-tuan bukan cakap Melayu. Dia ada hukum. Ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab.
Ada dengong, ya. Ada panjang pendek, mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, ada qalqalah. Dia bukan cakap Melayu tak ada apa hukumnya. Ada cakap Melayu hukum, ada ifrad cakap Melayu. Ada idgham cakap Melayu. Nantaklah nak sebut apa pun. Fasya pun boleh, pasir pun boleh, pasya pun boleh, pasyak pun boleh. Itu cakap Melayu. Tapi Quran no way. Kena ikut. Kena baca betul-betul. Kerana ini perintah Allah. Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu akan Quran dengan tartil. Ada hukum. Kalau ifrad diikhfakan. Kalau idgham diidghamkan. Ini kadang-kadang main langgar aje. Tambah wirid banyak langgar saja. Tadi alhamdulillah. Wirid betul. Bagus bacanya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul tu. Ini kadang-kadang subhanallah, subhanallah. Apa benda subhanallah tu? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda yang? Betul? Alhamdulillah betul. Alhamdulillah, hamdulillah, 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 hamdulillah. Apa benda hamdulillah? Kena betul-betul. Kerana itu merupakan ayat dalam Al-Quran juga tu. Kena baca betul-betul. Yang dengung didengungkan, yang tak dengung jangan didengungkan. Kadang tak dengungnya alam tara kaifa fa'ala rabb. Lam tu dengung ke tak? Mim mati yang berngata. Dengung ke tak? Ngapa dengung kan? Alam nashrah laka sadrak. Dia tak dengung kan dengung je. Yang apa itu ya? Sakit telinga dengungnya. Sebab itu kena baca betul-betul. Bila semak baru kita baca betul-betul. Baca Quran ya. Mana kita ni? Jikalau tiada bagimu hajat kemudian daripada semayang 2 rakaat sunat istikharah itu, maka hendaklah engkau mengaji Al-Quran. Baca betul-betul, belajar membacanya. Udah belajar membacanya, belajar juga maknanya. Kalau boleh baca makna sekali. Tambah masjid-masjid mana ada kekurangan kitab mengandungi makna-makna Quran, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita tahu maknanya, kita baca, kita akan jumpa apa? Ayat ni. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Cari maknanya, cari. Oh, ini dia maknanya. Artinya apa? Barang siapa mencari satu cara hidup lain dari Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Kalau tak ikut cara Islam. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat besok mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut Islam rugi. Jadi apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, berpakaian cara Islam, makan minum cara Islam, berhiburan cara Islam, ekonomi cara Islam, pentadbiran cara Islam, pendidikan cara Islam, kekeluargaan cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru diterima Allah. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Tuhan reject. Kalau reject Tuhan, rugi, tak dapat apa-apa. Itu guna kita baca makna tu. Itu barulah kita dapat bertindak dengan wajarnya. Kita buat siapa? Ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, zakat cara Islam, apa saja yang kita lakukan ikut cara Islam, baru diterima Allah Ta'ala. Padahal orang kafir tu buat juga apa yang orang-orang Islam buat. Orang Islam semayang, orang kafir semayang juga. Tapi semayang orang kafir tak terima dari Tuhan. Orang Islam berekonomi, orang kafir ekonomi juga, tapi ekonomi dia tak terima dari Tuhan. Orang Islam makan, orang kafir makan juga, lagi banyak makan daripada orang Islam, tapi tak dapat pahala. Di Islam makan dapat pahala, semayang dapat pahala, minum dapat pahala, pun dapat pahala. Itu cara Islam. Baru kita faham. Dan baca ni kita jumpa ayat lain apa?
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya. Cari maknanya, oh ini dia maknanya rupanya ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam is already complete. Is already perfect. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Aku dah cukupkan nikmat aku ni. Semua dah aku bagi kepada kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Yang aku redha hanya cara Islam saja. Wa raditu lakumul Islam madina. Redalah aku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Kerana Islam itu sudah sempurna. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Menguap pun ada dalam Islam. Paling kecil menguap ni kan. Ada tak peraturan menguap dalam Islam? Ada tak peraturan bersin dalam Islam? Ada tak peraturan batuk dalam Islam? Yang kecil-kecil tu. Ada tak peraturan makan dalam Islam? Ada tak peraturan minum dalam Islam? Nah, apa yang tak ada cakap apa? Semua ada dalam Islam. Buang kuku ada. Ngandam misai ada. Lagi apa? Berpakaian ada. Apa yang semua ada. Kena ikut cara Islam. Kerana Islam itu sudah lengkap. Islam itu sudah komplit. Bila dia dah komplit, mengapa kita nak ikut cara lain? Mengapa bila hiburan ikut cara Hindustan? Mengapa hiburan ikut cara Korea? Mengapa berhiburan ikut cara Hollywood? Sedangkan Islam ada tak hiburannya? Ada. Marhaban tu hiburan. Selawat tu hiburan. Nasyid tu hiburan. Hiburan dalam Islam. Mengapa nak cari hiburan lain? Itu dia. Baru kita faham. Itu guna baca Quran tu. Bukan saja baca gitu aja. Ambil iktibar daripada apa yang kita baca. Ya. Berzikir. Kalau lepas baca Quran tu, apa dah? Lepas baca Quran, berzikir. Hendaklah engkau mengaji Al-Quran. Lepas tu, dah atau berzikir. Macam-macam zikir boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu. Ya. Paling komanya ya Allah, 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 ya Allah. Sampai tak hafal angkat tangan. Itu nama zikir ya. Ingatkan Allah. Allah suruh ni ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Ya banyak-banyak zikir ya. Atau mengaji ilmu. Kalau ada majlis ilmu pergi. Bukan wajib belajar pada Haji Ibrahim. Yang wajib tu mengaji. Di mana-mana pun tak apa. Kalau tak ada di masjid yang mengaji, cari tempat lain. Ada. Di Batu 33 tu ke, di Bani Estate tu ke. Ada tempat mengaji, pergi. Jangan lepas peluang mengaji tu. Pergi mana-mana ada. Dia tidak wajib mengaji pada seseorang guru. Tapi yang wajibnya mengaji siapa saja. Asalkan ilmu yang diajar tu ilmu yang memberi manfaat. Mengaji tu ya. Hendak ilmu yang memberi manfaat atau mengaji ilmu yang memberi manfaat. Tahu ilmu tu? Ilmu ada 3. Satu ilmu memberi manfaat. Lagi satu ilmu yang membinasakan, masuk neraka. Dan lagi satu ilmu yang sia-sia. Ilmu yang memberi manfaat tandanya ada 6. Dah baca dulu dah ni. Dulu dah baca. Yang pertama, lagi dia mengaji, lagi bertambah takut dia kena Allah Ta'ala. Yang kedua, lagi dia mengaji, lagi dia suka kepada akhirat. Yang ketiga, lagi dia mengaji, dia benci, tak berapa gemar dengan dunia. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Yang kelima, dia tahu cara-cara syaitan memperdayakan kita supaya berhenti daripada mengaji. Dan yang keenam, dia tahu apa perkara yang boleh merosakkan pahala ibadah dia. Itu tanda ilmu memberi manfaat tu. Ilmu yang membinasakan apa? Seperti ilmu sihir. Itu ilmu yang membinasakan. Ilmu berjoget boleh masuk neraka, membinasakan tu. Ilmu mencuri, ilmu mukau orang, itu ilmu yang membinasakan. Ada ilmu juga. Nak buka orang tu biar tidur, jangan bangkit-bangkit. Jampi lah. Tahu jampi tak?
Niat ngin song mata kaji semalam. Tidur, tak pernah panggil. Itu ilmu yang membinasakan. Ada ilmu yang sia-sia. Berdosa pedak, berpahala pedak. Tapi sia-sia. Buang masa je. Seperti apa? Seperti ilmu main congkak. Ilmu main dam. Apalah kemahirannya main dam ya. Itu ilmu yang sia-sia tu. Ilmu main carrom, letik apa tak guna. Itu ilmu sia-sia. Jadi kita hendak ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Seperti apa? Walaupun ilmu dunia. Ilmu membaiki motosikal umpamanya. Itu manfaat itu. Ilmu membaiki kereta, manfaat itu. Ya. Walaupun dia berbentuk dunia tapi ada kait dengan akhirat. Jadi menuntut ilmu jenis itu tak apa. Ilmu memasak tak apa. Ilmu jahit menjahit tak apa. Ilmu bertukang tak apa. Itu walaupun dia bentuk dunia tu jadi kira akhirat tu. Memberi manfaat kepada dunia dan akhirat seperti yang lagi akan datang sebutannya itu. Ngapai panjang mana itu tu? Habis dah tu ya. Akan datang kita akan sambung lagi insya-Allah ya. Baik, sebelum saya tutup supaya jangan kempunan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Kalau tak ada tak apalah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tu dia. Saya nak tunggu itu tadi. Dia nanya ya. Bukan salah saya. Mengapa rokok itu haram? 5 sebab. Yang pertama ayat Quran kata apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ada pun jumpa ayat tu dah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda tu bahaya, hisap juga apa? Bahaya tak hisap rokok? Mana tahu bahaya? Kerajaan dah tulis di kotak rokok tu. Amaran dari kerajaan Malaysia. Merokok membahayakan kesihatan. Ada tak tulis di kotak rokok? Siapa tak nak baca? Kalau siapa tak nak baca, cari kotak rokok. Di luar tulis ya. Jadi bila dah tahu benda bahaya, hisap juga. Kerana rokok tu boleh menyebabkan sakit kanser. Rokok tu boleh menyebabkan penyakit pneumonia. Dan rokok tu boleh menyebabkan penyakit macam-macam ya. Jadi sebab itu rokoknya haram kerana dia membahayakan kesihatan. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Rokok mabuk lah. Kalau hisap tak adalah mabuk. Cuba ambil 2-3 batang rokok tu kendam dalam air, minum air je, mabuk ke tak? Terai lah apa ni kan? Sekotak tu kendam dalam air tu, minum air je, mabuk ke tak? Bila mabuk haram. Mabuk dia jadi hamar. Jadi hamar. Hamar tu arak. Setiap arak tu adalah haram. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang merokok tu membazirkan duit. Orang merokok membazir duit. Sebungkus rokok berapa duit? RM15. Kalau dia 3 bungkus sehari, berapa? RM45 sehari. Sebungkus RM15. Kalau 3 bungkus, RM45 sehari. 10 hari RM450. 20 hari RM900. Sebulan berapa? RM1,350. Atau RM1,500 lah. Sebulan. Kalau 10 bulan RM15,000. Boleh pergi Mekah tak? Kalau ada RM15,000 duit rokok tu disimpan untuk pergi Mekah, boleh tak? Boleh. Jadi membazir. Orang yang membazir, gengnya siapa? Syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu dah 3. Sebab 3 ya. Yang keempat, setiap rokok itu yang berjenama, dia akan disembur dengan alkohol dulu. Tembakau tu sembur dengan alkohol dulu, baru dijemur. Supaya dia mengeluarkan bau yang wangi. Bau yang sedap di hidung ya.
Jadi alkohol tu apa hukumnya? Najis. Bila najis kita hisap, air liur kita bercampur dengan najis. Apa macam? Najis dah mulut kita ni? Najis dah mulut kita ni, sudah ada alkohol tu. Najis lah. Tambah kalau dia terus hisap, campak tu Allahu Akbar. Dia semayang mengandungi najis. Kalau tu imam, Allah kita buat ya. Tu dia. Tu yang keempat. Yang kelima. Ini tengok. Yang kelima ni ya. Setiap kilang rokok adalah kepunyaan Nasrani dan Yahudi. Tak ada orang Islam buat rokok. Semua kilang rokok tu yang punya siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan mereka ini ada perjanjian dengan negara Israel supaya setiap keuntungan disalurkan kepada negara Israel. Sebahagian daripadanya, berapa persen, 10% kan, disalur kepada negara Israel. Jadi maknanya mereka ada menyumbang kepada negara Israel. Kilang-kilang rokok semua, tak kira siapa-siapa, semua ada menyumbang kepada negara Israel. Israel dapat duit belinya apa? Apa dia belinya? Dia belinya senjata. Senjata itu untuk nembak siapa? Untuk nembak orang Yahudi juga. Untuk nembak orang Islam. Jadi bermakna orang yang hisap rokok tu ada saham di atas pembunuhan orang Islam. Dengar elok. Orang yang hisap rokok tu ada saham terhadap pembunuhan orang Islam. Ingat tu. Bila hisap rokok, poi, ingat, tang. Poi, apa? Tang. Poi. Tang. Kalau poi, macam mana? Tang. Ingat tu. Satu poi, satu tang. Ya. Dia ada saham terhadap pembunuhan orang Islam. 5 sebab tadi. Yang mana nak bangkang? Cakap apa? Dia nanya ya. Bukan salah saya. Dia nanya. Itu dia. Sebab itu merokok itu haram. Semua ulama-ulama mengatakan haram. Yusuf Qaradawi mengatakan haram. Zakir Naik mengatakan haram. Ulama-ulama besar Allah kata. Ustaz Abdul Samad mengatakan haram. Tak ada yang membenarkannya. Yang membenarkan mungkinlah apa ustaz-ustaz kampung agaklah. Itu pun tak ada rasanya ya. Okey, ada bangkangan? Tak ada. Alhamdulillah. Lagi? Habis? Habis-habislah. Sudah 57 minit 32 saat. Dekat sejam dah ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.